Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilihi fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu alazim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi ashra aw kama qala sadaqa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para masalah sekalian, kaum muslimat surau pada sedia berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Pertama yang mari sama kita panjatkan pujian kita kepada Allah SWT pada pagi ini kita dipertemukan dalam kuliah duha bulanan kita. Dan terlebih dahulu saya mohon kemaafan daripada kakak sekalian atas sedikit keselewatan kerana masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Ya, jadi alhamdulillah kita dapat juga menyediakan rakaman kuliah duha kita seperti mana yang biasa, ya, dan nanti kakak lihatlah di YouTube, ya, tulis saja kuliah muslimat kitab syaraf, nanti akan dapatlah daripada CD 1 sampailah ke CD yang terakhir, ya, yang bulan lalu pun. Macam-macam baju tu, baju putih, baju hitam ada, baju batik ada, ni baju Jepon pula. Bulan ni kita pakai baju Jepon pula, kali hitam. Dah betul lah kan, Jepon kan pakai seluruh hitam. Bukan Jepon, James Bond. Bukan. Ini aku cembut. Jadi kita teruskan pula, kita tak menghilangkan masa. Ya, kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah siri 1 muka surat 57 bab kelebihan solat perkara 19. Dalam tulis pengarang kitab ni almarhum Syekh Said Muhammad bin Alawi Al-Makilasani rahimahullah taala, solat itu cahaya bagi seseorang mukmin di dunia dan di akhirat. Jadi sembahyang ini cahaya. Betul lah orang sembahyang di muka dia bercahaya. Bukan kalau cahaya keluar dari muka dia tapi nampak muka dia tu ada sinar, ada nur. Orang yang sembahyang. Kalau orang tak sembahyang kita boleh kenal, apa yang menung tu tak? Maka jangan simpan-simpan menung banyak-banyak. Bahaya ni. Ada apa-apa boleh cerita dengan saya. Kalau segan SMS, segan lagi email, segan lagi Facebook lah. Ceritalah masalah. Selain daripada duit lah. Kalau duit saya tak dapat tolong lah. Ustaz tolonglah saya kesebutan duit, minta tolong tak? Saya payah sikit lah. Bukan tak nak tolong, tapi saya sendiri pun ada keterbatasan saya. Akan nak top up RM10 handphone tu, bolehlah saya tolong-tolong juga. Kalau minta RM100-200 itu saya ke. Tapi kalau apa-apa, insyaAllah kita boleh cuba bantulah. Kadang ustaz ni dia bukan sebagai pengajar mu'alim saja, tapi sebagai murabbi. Murabbi itu boleh diartikan sebagai pendidik. Pendidik itu boleh juga diartikan sebagai kaunselor juga. Mana macam takdir saya ni. Tapi kalau ada apa-apa, akak ada masalah yang mana mungkin akak rasa akak perlu sharekan dengan ustaz ni, kita mengadu lah. Tapi yang paling penting, yang paling utama ialah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah, kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Tapi bila saya sebut ke akak ni, akak ambil ustaz kahwin dulu. Itu lah Ustaz, bukan macam tu. Maknanya bila kita ada masalah dalam rumah tangga kita, kita mengadulah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu dia muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini wa ta'ati. Kan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, ya Allah yang boleh membalik-balikkan hati, tsabbit qulubana, teguhkanlah hati kami, ala dinika, atas agamamu, dan ala ta'ati, atas mentaatimu sebagai Tuhan, sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Tuhan yang wajib disembah. Bila sebut muqallibal qulub itu, ialah maknanya kita yakin Allah Ta'ala itu boleh membalikkan hati manusia daripada benci jadi suka, daripada suka jadi benci. Boleh? Kan? Contohlah macam kata akak nampak anak akak perempuan. Saya cerita tadi dekat Datuk Kamarudin, Surau Kamarudin. Dia cerita dekat tadi. Contohnya kita ada anak perempuan yang dah besar lah, yang dah 20, 21, dah dewasa. Ataupun nak kata gadis sunti tu tidak lah, tapi dah dewasa lah. Walaupun budak-budak katanya berimut lagi kan. Suruh buat kek jadi lain, tak pandai lagi. Suruh masak lauk jadi lain, tapi dia dah besar. Kita dapat tahu yang ini ada power, ada boyfriend. Mungkin kita tengok SMS atau tengok handphone dia lah, nampak ada SMS, I love you, you love me, you kiss me, contohlah. Jadi bila kita tengok gambar power tu, kita rasa tak seronok. Ini macam mak rempit nak jadi suami anak aku, nak jadi menantu aku lah. Jadi macam mana kita nak buat? Takkan kita nak pergi bomoh-bomoh minta ubat pembenci? Tak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala balikkan, Allah Ta'ala jadikan anak kita ni daripada suka jadi tak suka pada lelaki. Tak ada masalah. Jangan kita minta kepada bomoh. Kita minta bomoh pula, macam-macam lah. Kau tahu inilah, kau semualah. Kadang-kadang benda itu ada unsur-unsur iring kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita takut. Berkawan dengan jin dan sebagainya, ini kita paling takut. Kalau tahu minyak senyonyong pula. Minyak senyonyong ni untuk membagi kasih kan, untuk kasih minyak senyonyong pula. Kita nak suami kita kasih kita, nampak gaya macam suami kita tu kelain saja. Ada akak pun mula boring je. Tapi ini realiti dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita memang ada. Macam mana kita nak supaya suami kita ni balik kasih kepada kita dan meninggalkan kalau ada cadang-cadangan yang lain. Sebab kita boleh tak mampu. Kalau mampu tak apa. Kalau macam Salih Ya'qub tak apa. Tak ada hal. Kan? Dah betul kota pun. Tak ada masalah. Itu pun bergegar juga rumah tangga ni dengan darah. Tapi suami kita tahu dah, dia memang tak mampu. Tapi adalah cadang-cadangan yang kita tengok lah, tengok lain. Abang aku ni nak macam Ustaz Azmi pula pakai baju Jepun. Jadi macam mana kita nak membalikkan? Ngadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan solat kita itu sebagai satu cara untuk kita merinting, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat nur berat lagi. Orang nampak kita ni bercahaya seri. Lepas tu kalau tengok orang sembahyang ni, dia bercahaya. Muka dia nampak bersih. Kalau orang yang sembahyang ni, kalau meninggal kan tengok, muka wajahnya bersih je. Kan? Macam tidur je. Tak nampak rasa kesakitan sakaratul maut di wajah dia. Tak nampak. Nampak tenang. Macam kami itu uruskan satu corporal traffic meninggal. Dia ni rupanya dia ni bukan saja jemaah suara kami, tapi dia ada jemaah masjid berhampiran. Ya? Nampak bila kita urus jenazah tu, nampak tu bersih dia muka dia. Dan kita rasa kehilangan dia. Kan kerana dia ni orang yang memelihara semayang dia, memelihara solat dia. Walaupun sibuk kerja sebagai anggota trafik, kalau ada antara kakak sekalian suami sebagai anggota polis, PGA dan sebagainya. Kadang-kadang suami kita sibuk, kadang suami kita ni keluar station sampai berbulan-bulan. Kadang sampai 2 bulan, 3 bulan operational, operasi tak balik. Semayang dia macam mana kita tak tahu. Tapi dah sibuk dia pun, kalau dia memelihara solat dia tu, maka akan nampak di wajah dia nur, sinaran cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ni kita cerita kepada pagi ni.
Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi bersih dalaman, bersih luaran, dan bersih dalaman. Luaran bersih, dalaman insya-Allah bersih. Ya, saya pesan pada diri saya dan juga kepada kakak sekalian. Jagalah kebersihan dalaman kita, hati kita. Ya, insya-Allah akan nampak pada kebersihan luaran kita insya-Allah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samai wal ard. Tasbih dan tahmid ini, subhanallah walhamdulillah ini, tamla'an, kelebihannya itu akan memenuhi. Tamla'an, dua-duanya sekali, atau tamla'u. Maksudnya setiap satu daripada dua-dua. Ma baina samai wal ard, kelebihannya akan meliputi langit sampai ke bumi. Ya. Kemudian wassalatu nurun. Dalam keadaan sembahyang itu bercahaya. Itu adalah kalau ikut terjemahannya, kalau ikut saya, dan sembahyang itu sendiri pun dah dikira nur. Wassalatu, dan sembahyang itu adalah cahaya. Wassalatu nurun. Mungkin penterjemah ini menganggapkan waw itu wawul hal. Dalam keadaan sembahyang itu bercahaya. Boleh juga. Sebab subhanallah alhamdulillah ini ada di dalam apa? Ada dalam salat. Subhanallah masih dalam rukuk, sujud. Alhamdulillah ketika kita membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kedua-duanya meliputi langit dan bumi. Dalam keadaan salat itu sendiri pun akan menjadi cahaya untuk kita dalam kehidupan. Ini yang Nabi sebut hadis riwayat Muslim. Ia adalah cahaya menerangi hati, penglihatan akal dan wajahnya. Jadi cahaya sembahyang itu menerangi hati. Iaitu orang yang rajin sembahyang, orang yang pelihara sembahyang ni hati terang. Kan? Jadi kalau hati terang, mudah tak kita nak menghafal ayat Al-Quran? Senang. Tak adalah ketomik kita. Daripada mula kahwin sampailah ke dah 30 tahun kahwin, 25 tahun kahwin ni. Kalau jadi imam, inna a'tayna. Rakaat kedua baca qul Allah. Sekarang isyak kan jadi imam lagi. Inna a'tayna juga rakaat yang pertama, rakaat kedua baca qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Betul lah. Kan so kita. Jadi kita pun cakaplah abang ni dah 25 tahun cakap dengan abang. Anak kita dah besar dah nak berkahwin dah pun. Abang kalau jadi imam masjid, inna a'tayna apa dah surah lain bang. Oh, inna anzalna pun tak apa. Dia pegang tu. Dia tak hafal alam tarakai ke di ilah ke wal asri tak ada. Inna anzalna. Kena pula dia teringat, oh, tadi juga ada arti sama anzalna. Inna anzalna. Dia pun hafal inna anzalna. Hafal sampai petang. Suruh tasmih pula, suruh kita tasmih pula. Itu pun tasmih